Nadiatul. Ya doktor. Rabiatul ada. Rabiatul Adawiyah ada tak dalam ni? Kalau tak ada, jangan tunggulah. Nanti dia giliran kemudian lah. Awak tengok peserta tu. Kalau tak ada, kita terus kepada peserta kedua lah. Nanti mungkin Rabiatul Adawiyah dia masuk lambat. Dia akan kemudian lah. Kita jangan tak perlu tunggu. Okay. Awak teruskan. Nadia, cuba bantu Nadia. Okey, seterusnya kita mempersilakan pembentang yang kedua iaitu Muhammad Irsyad Daniel bin Akri dan akan dinilai oleh Dr. Sarah binti Badin. Dipersilakan. Saudara Muhammad Irsyad ada tak? Rasanya tak ada lah doktor. Okey, kita jemput Muhammad Irsyad, saya tengok mungkin dia ada masalah dalam talian. Irsyad dah terkeluar. Okey, kita jemput yang ketiga. Okey, yang ketiga kita jemput pembentang iaitu saudari Zaika binti Sajali. Dipersilakan dan akan dinilai oleh Dr. Sarah binti Badin. Dipersilakan. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, boleh. Kejap, saya share screen. Okey, baik. Maaf, saya kurang pasti macam mana nak share screen sebab tadi masa Puan Cynthia bagi tahu suara dia hilang. Jadi saya tak pasti macam mana nak share. Zaika, ya, doktor. Awak nampak ikon di bawah tu ada share screen tu kan? Okay. Awak tekan share screen. Slide awak dah ada dekat desktop kan? Ada. Ada. Awak share screen, nanti awak akan nampak slide awak. Awak tekan tu lah, tekan share. Tekan share. Ada bawah tu share screen kan? Butang yang hijau. Tekan. Sekejap, doktor. Isya tu hilang lain. Boleh Zaika? Doktor. Dia ada pilihan, dia ada desktop 1, whiteboard. Awak ambil lah yang slide awak tu. Awak tekan yang slide awak tu. Awak share slide awak. Awak klik yang slide awak. Kejap, doktor. Dia ada privacy. Kejap. Tak dapat, doktor. Saya dah tekan dah yang share screen tu tapi Zaika, ada tak pengawal technician yang boleh bantu awak? Tak ada, doktor, sebab saya kat perpustakaan sekarang. Awak kena cari lah. Sekejap, doktor. Ataupun kawan yang lebih tinggi teknologi ke apa yang boleh bantu awak. Sebab biasanya kita guna cara tu, yang share screen tu. Awak klik yang share screen tu. Awak ada tekan tak tadi advance? Tekan advance, lepas tu? Lepas tu ada tak screen slide awak nampak? Tak ada, doktor. Awak buka dulu slide awak dekat desktop tu. Kalau tak buka pun tak apa. Saya cuba buka dulu. Saya cuba buka slide dulu. Ya, boleh nampak.
Boleh dah tu. Dah ada nampak awak nak share screen tu, Zaika. Boleh dah tu. Sekejap. Okey. Boleh doktor? Okey, dah nampak. Okey. Teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Oh, kamera saya lupa. Boleh nampak? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing saya, Dr. Sarah Bidin. Dan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Jadi, saya akan mulakan pembentangan refleksi pertengahan praktikum PDPP ambilan Jun 2021. Nama saya Zaika binti Sajali, option Bahasa Melayu, program PDPP ambilan Jun 2021. Okey, saya teruskan kepada senarai kandungan. Okey, terdapat 5 perkara yang akan saya bentangkan pada hari ini, iaitu maklumat umum yang berkaitan dengan sekolah, latar belakang dan murid yang saya ajar. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan sepanjang PDPC. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi saya sepanjang berada di sekolah. Ilmu binaan dan inovasi yang saya hasilkan sepanjang PDPC. Dan seterusnya, komen dan rekreasi terhadap pengalaman mengajar. Yang pertama, saya akan terangkan sikit berkaitan dengan maklumat umum sekolah di mana saya praktikum. Okey, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Zaika binti Sajali, program PDPP ambilan Jun 2021. Option Bahasa Melayu, pensyarah penyelia Dr. Sarah Bidin. Guru pembimbing saya ialah Puan Juliana binti Poli. Dan saya sekarang melaksanakan praktikum di Sekolah Kebangsaan Bekenu yang terletak di daerah Subis, Miri. Okey, butiran sedikit tentang butiran Sekolah Kebangsaan Bekenu. Murid tahun 1 ialah 34 orang, tahun 2 39 orang, tahun 3 25 orang, tahun 4 45 orang, tahun 5 43 orang, tahun 6 41 orang dan PPKI terdapat 3 buah kelas terkumpul 23 orang. Prasekolah juga 3 buah kelas terkumpul 47 orang. Jadi jumlah keseluruhan murid Sekolah Kebangsaan Bekenu ialah 297 orang. Sekolah Bekenu merupakan antara sekolah yang terbesar di kawasan daerah Subis. Okey, saya teruskan. Sedikit maklumat, saya mengajar Bahasa Melayu bagi tahun 3. Tempoh mengajar 5 jam 30 minit seminggu. Saya mengajar murid-murid tahun 3 iaitu tahap 1, kelas 3 bijak yang terdiri pada 25 orang, 15 perempuan dan 10 orang lelaki. Saya tidak mengajar murid berkeperluan khas. Okey, seterusnya. Berikut merupakan lokasi sekolah saya yang terletak di kawasan daerah Subis dan berdekatan dengan pejabat pendidikan daerah. Sekolah Kebangsaan Subis mempunyai asrama bagi murid-murid yang tinggal jauh, yang tinggal pedalaman boleh duduk asrama. Dan lokasi sekolah saya berdekatan dengan klinik, berdekatan dengan balai polis dan terletak di kawasan yang agak strategik, memudahkan saya untuk bergerak ke sana ke sini dan setakat ini tiada masalah capaian internet kecuali tiada elektrik ataupun hujan. Okay, saya teruskan. Peta kedudukan boleh nampak kat sini. Berdekatan dengan klinik kesihatan Bekenu, balai polis, dewan masyarakat. Okey, saya teruskan. Okey, berikut merupakan jadual waktu mengajar saya. Saya mengajar
tahun Bahasa Melayu bagi tahun 3 dan tahun 1. Saya juga mengajar pendidikan muzik tahun 3 dan tahun 2 dan saya juga mengajar pendidikan seni tahun 1 serta reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Seterusnya, pengetahuan sedia ada yang saya aplikasikan di sekolah. Okey. Seperti mana yang terpapar di slide, berikut merupakan antara kursus-kursus yang telah saya ambil di sepanjang saya melaksanakan KDC ataupun program diploma, iaitu falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang kedua, psikologi pendidikan. Yang ketiga, pedagogi. Yang keempat, sosiologi dalam pendidikan. Yang kelima, pengajian kurikulum bahasa Melayu. Yang keempat, yang terakhir ialah pengurusan kokurikulum. Itu bagi semester 1. Bagi semester 2 pula, saya mengikuti kursus profesionalisme keguruan, pengalaman berasaskan sekolah, teknologi dan media pengajaran, pedagogi dalam bahasa Melayu, pentaksiran dalam bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu dalam pendidikan bahasa Melayu, dan terakhir keterampilan bahasa dan komunikasi. Melalui kursus-kursus ini, saya dapat mengaplikasikan dalam PDP ketika saya sedang berpraktikum sekarang. Jadi antaranya ialah strategi pengajaran, iaitu saya melaksanakan strategi berpusatkan guru, iaitu guru memainkan peranan penting dalam pengajaran. Bagi strategi ini, dia lebih menumpukan kepada satu hal di mana guru memberikan penerangan dan murid hanya mendengar sahaja. Jadi guru ialah merupakan individu yang dia strategi ini berpusatkan guru ini merupakan satu hal saja. Jadi guru akan menyampaikan kepada murid dan murid mendengar saja. Strategi ini juga boleh dikatakan tradisional sebab sekarang boleh kita nampak untuk menghasilkan PDP yang lebih berkesan, murid dan guru haruslah mestilah ada komunikasi dua hal, sama ada berpusatkan murid ataupun berpusatkan bahan untuk menarik minat murid belajar. Okey, yang kedua saya melaksanakan aktiviti strategi pengajaran berpusatkan murid, iaitu murid memainkan peranan penting dan digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. Okey. Yang seterusnya ialah berpusatkan bahan. Penggunaan bahan bantu ini sangat membantu untuk menarik minat murid untuk mengikuti PDP. Sekiranya guru gagal menyediakan bahan bagi PDP, murid akan merasa bosan, ada yang bising, ada yang bercakap, ada yang tak dengar sebab rasa macam bila berpusatkan guru bagi arahan, murid dah jadi bosan. Jadi pentingnya penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses PDP bagi menarik minat murid untuk belajar, untuk mengikuti PDP. Okey, yang seterusnya ialah pendekatan pengajaran. Terdapat 4 pendekatan pengajaran yang telah saya gunakan, iaitu induktif, eklektif, didaktif dan komunikatif. Yang seterusnya ialah teknik pengajaran. Terdapat 5 teknik pengajaran yang sering saya laksanakan dalam bilik darjah, iaitu bercerita, berdialog, simulasi, soal jawab dan permainan bahasa. Melalui teknik-teknik ini, saya dapat melihat murid-murid sangat seronok dan aktif apabila permainan bahasa dilaksanakan ataupun aktiviti berdialog atau aktiviti bercerita. Mereka lebih giat aktif dalam PDP ketika saya melaksanakan aktiviti-aktiviti ini. Dan seterusnya ialah kemahiran pengajaran. Okey. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran induksi. Kemahiran kedua ialah kemahiran penggunaan bahan sumber. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran pengukuhan. Kemahiran induksi ini sangat penting bagi guru menarik minat murid untuk terus fokus dan mencukil bakat murid untuk mereka tahu apa yang akan mereka belajar. Jadi kemahiran induksi ini selalunya saya akan tayangkan video ataupun buat didik hibur, nyanyian ataupun menunjukkan gambar ataupun saya akan gunakan bahan-bahan mewujud.
Dan seterusnya teori yang saya aplikasikan di dalam bilik darjah ialah teori peneguhan Skinner dan teori kecergasan pelbagai. Okey, pengetahuan dan kemahiran baru yang saya perolehi sepanjang saya melaksanakan praktikum di SK Berkenu ialah menghasilkan jurnal, pentafsiran bilik darjah, kawalan kelas dan juga menerapkan elemen TMK dalam pembelajaran. Okey, bagi menghasilkan jurnal ni, jurnal ini terhasil daripada refleksi RPH saya. Jadi apabila ada masalah dalam proses PDP, saya akan menghasilkan jurnal dan tengok apa masalah yang murid saya hadapi, apa kekurangan saya, apa kelebihan aktiviti-aktiviti saya, dan saya akan membuat penambahbaikan daripada kelemahan-kelemahan saya ketika mengajar. Jadi saya akan melaksanakan aktiviti susulan untuk melihat keberhasilan daripada cadangan-cadangan saya menambah baik pengajaran saya yang lepas. Okey, pentafsiran bilik darjah ini lebih pada ujian ataupun kuis untuk melihat kebolehan murid. Adakah mereka betul-betul faham apa yang kita ajar ataupun mereka setakat mengiyakan saja, tapi bila bagi latihan mereka tak faham pun. Jadi perlunya ada pentafsiran murid ni, guru perlu ada senarai semak untuk melihat kebolehan murid atau kebolehan murid dalam sesuatu topik yang kita ajar pada masa tersebut. Bagi kawalan kelas, memandangkan murid di sekolah ini, bagi murid kelas saya, mereka agak aktif dan mereka suka bercakap. Jadi saya perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti yang secara berkumpulan. Lepas tu kumpulan, biasanya mereka akan bercakap. Kumpulan, biasanya saya akan mendenda kumpulan yang bising. Jadi mereka akan senyap sebab takut kena denda, sama ada berdiri di luar kelas ataupun mendenda menyanyi kat kelas ke. Jadi mereka tak nak, jadi mereka kena diam. Okay, menerapkan elemen TMK dalam pembelajaran. Memandangkan sekolah ini tidak disediakan setiap kelas LCD komputer, jadi saya dapat melaksanakan TMK apabila berada di makmal sains ataupun makmal komputer. TMK sangat penting bagi saya untuk murid-murid, untuk menarik minat lagi murid, macam contoh permainan word world, video, slide, apa-apa lagi permainan yang dapat menarik minat mereka. Tapi memandangkan sekolah saya kurang peruntukan untuk komputer dan LCD, jadi TMK ni saya dapat dalam seminggu mungkin dapat 2 ataupun 3 kali saja saya menggunakan elemen TMK dalam pembelajaran. Dan seterusnya ilmu binaan dan inovasi. Okey. Cara untuk memupuk minat murid membaca. Terdapat, okey, sini saya akan nyatakan masalah murid saya iaitu segelintir murid tidak boleh membaca dengan lancar. Murid kurang aktif ketika aktiviti membaca. Murid kurang minat membaca teks-teks yang panjang. Okey, jadi saya mengambil tindakan untuk melaksanakan permainan bahasa iaitu dam ular. Saya menyediakan teks yang pendek bersesuaian dengan tahap murid. Okey, pelaksanaan aktiviti dia macam ni, saya akan menyediakan 1 dam ular, lepas tu murid akan dibahagikan mengikut tahap masing-masing terlebih dahulu, murid lemah, murid sederhana dan murid pintar. Jadi setiap kotak ayat yang mereka baca mengikut tahap-tahap. Bagi murid yang pintar, saya akan berikan petikan yang panjang ataupun perenggan. Bagi murid yang sederhana, saya bagikan ayat mudah ataupun 2 petikan yang pendek. Bagi murid yang lemah pula, saya akan berikan perkataan yang mempunyai kata KV-KV. Okey. Selepas saya melaksanakan aktiviti ini, saya melihat murid lebih minat untuk membaca apabila aktiviti ini dilaksanakan. Mungkin sebab sambil bermain, sambil belajar. Sebab sebagaimana yang kita tahu, murid-murid budak-budak memang suka bermain. Jadi sambil bermain mereka juga dapat menimba ilmu dalam membaca. Bagi murid-murid yang tidak boleh membaca,
murid-murid itu akan dibimbing oleh saya sendiri ataupun dibimbing oleh rakan sebaya. Setakat ini dalam pelaksanaan ini murid berasa sangat seronok dan murid sentiasa macam, cikgu bila kita nak main lagi dam ulang, bila lagi kita nak membaca. Jadi saya nampak aktiviti-aktiviti ini dapat menarik minat mereka untuk terus fokus dalam proses PDP. Okey, ini contoh aktiviti yang telah saya lakukan mengikut kumpulan-kumpulan masing-masing. Okey. Yang kedua ialah cara untuk membantu murid membina ayat. Mungkin kita selama kaedah skop. Kaedah skop memang selalu kita dengar yang S untuk apa, K untuk apa, O untuk apa. Cikgu memang sentiasa menerapkan kaedah skop ini untuk membina ayat, untuk membantu murid bina ayat. Tetapi setakat ini saya belum melihat, atau saya telah membuat beberapa carian, saya belum melihat guru-guru menyediakan bahan mewujud bagi memudahkan murid untuk membina ayat, bagi membantu murid-murid yang lemah khususnya untuk mereka membina ayat. Jadi dalam penyataan masalah ini, segelintir murid tidak boleh membina ayat, terutamanya murid pemulihan. Murid menjadi kurang aktif apabila membina ayat dan menulis ayat. Okey, langkah dan tindakan yang telah saya lakukan ialah melaksanakan aktiviti Choose Me. Saya menyediakan alat bantu mengajar bina ayat Choose Me, yang mana murid perlu memilih gambar terlebih dahulu. Saya akan sediakan gambar, murid akan pilih gambar terlebih dahulu dan murid akan ada satu, okey, ini contoh. Murid akan diberikan kotak-kotak, ada perkataan untuk subjek, kata kerja, perluasan dan objek. Jadi berdasarkan gambar tadi, murid perlu pilih saja siapa yang berada dalam gambar itu. Apa yang dibuat dalam gambar tersebut dan apa objek yang mereka main, apa objek itu, apa yang mereka makan, apa yang mereka baca, dan perluasan kena di mana ataupun dengan siapa. Jadi pelaksanaan aktiviti Choose Me ini lebih kepada murid-murid pemulihan, sebab ada bahan rangsangan seperti gambar, jadi mereka boleh pilih, okey, ini kalau gambar lelaki murid boleh pilih Aiman bermain apa? Bermain bola dan bermain di mana? Bermain di padang. Ini saya lebih mengutamakan murid-murid pemulihan. Kalau murid-murid yang pintar, saya bagi lembaran kerja dan minta murid untuk membina ayat sendiri menggunakan perkataan sendiri. Okey, kesannya murid lebih bersemangat ketika melaksanakan aktiviti membina ayat dan murid menjadi lebih aktif. Okey, ini contoh kotak untuk saya letakkan perkataan siapa, kata nama, objek ataupun perluasan. Jadi murid boleh cabut, pilih mana-mana yang bersesuaian. Contoh ini, Aiman bermain bola sepak setiap petang di padang bola. Murid juga boleh ambil nama-nama lain, jadi murid tidaklah terikat pada satu benda saja. Boleh juga murid pilih nama lain, nama yang sama tetapi membuat pekerjaan lain. Contoh, tukar bermain kepada membaca, tukar objek kepada buku, tukarkan perluasan kepada di ruang tamu ataupun di biliknya sendiri. Okey, yang kelima ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Okey, yang pertama ialah iklim persekitaran antara guru dan staf sangat membantu, sangat positif. Yang kedua ialah kedudukan dan lokasi sekolah memudahkan guru menggunakan ICT dalam proses PDP. Yang ketiga, rancangan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang
membantu untuk mencapai objektif. Yang keempat, tingkah laku murid yang sukar dikawal dan tidak aktif dalam PDPC. Yang kelima, murid-murid lebih tertarik kepada aktiviti kumpulan. Dan yang terakhir, menambah baik kualiti pengajaran. Okey, kesimpulannya saya dapat mengaplikasikan kursus-kursus yang telah saya belajar dalam program diploma siswadah ke dalam kelas, ke dalam bilik darjah untuk menghasilkan PDP yang lebih menarik dan lebih berkesan. Selain itu, saya juga dapat pengalaman baru apabila saya melaksanakan PDP, melaksanakan praktikum di Sekolah Kebangsaan SK Pekenu. Sekian, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Zaika binti Sajali. Seterusnya kita bergerak pula kepada sesi maklum balas daripada Dr. Sarah binti Beden. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator saudari Nadiatul Adawiyah. Baiklah, tahniah kepada, suara saya jelas tak Nadiatul? Ya, jelas Doktor. Ya, jelas. Okay. Tahniah kepada Zaika binti Sajali atas pembentangan itu tadi ya. Baiklah Zaika, saya nampak pembentangan awak jelas dengan memperincikan pengetahuan kemahiran yang ada di IPG yang awak aplikasikan dalam sesi PDP di sekolah. Okay. Kemudian ada reaksi terhadap pengalaman awak mengajar di SK Pekenu. Okey. Jadi saya nak tanya, tadi saya ada nampak awak ada buat bahan melalui aktiviti Choose Me. Adakah itu satu inovasi yang anda hasilkan dalam pengajaran tersebut? Ya, betul Doktor. Sebab saya dah buat carian di internet. Saya tidak, mungkin kita selalu tengok guru menyediakan bahan lembaran kerja saja. Jadi saya pilih untuk membuat inovasi supaya murid lebih mudah untuk faham. Jadi saya sediakan bahan-bahan mewujud untuk membantu murid yang lemah khususnya. Jadi murid-murid boleh cuba, kalau macam kata kerja, murid boleh pilih sesiapa saja ataupun kata kerja yang dia suka, yang bersesuaian dengan objek dan peluasan. Kalau macam murid-murid yang lemah kan, mungkin dia akan ambil Cikgu Zaika menyepak buku. Mungkin kita boleh membantu murid. Okey, betul kamu menyepak buku. Jadi mereka boleh tukar kepada objek yang lebih sesuai untuk kata kerja menyepak. Jadi antara inovasi yang telah saya laksanakan dalam bilik darjah. Okey, bagus. Tahniah inovasi tersebut. Sebab memang murid kita, khususnya peringkat sekolah ini, mereka perlukan bahan mewujud. Kalau kita ada kekangan untuk menggunakan bahan berbentuk digital. Okey. Cuma tadi Choose Me itu kan, kalau boleh awak melayukannya. Pilihlah saya. Okey. Tak salah, tapi pilihlah saya. Okey, melayukan inovasi tersebut. Nanti ini dalam portfolio perlu ada laporan inovasi kan Zaika? Okey, ya betul Doktor. Masukkan di situ okey, dan akan datang hasilkan lagi inovasi Okey, tahniah kerana dah berjaya menghasilkan inovasi untuk 4 minggu, 3 minggu, 4 minggu yang pertama ini Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Doktor. Terima kasih moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari pembentang dan juga Dr. Sarah. Okey, seterusnya kita akan menjemput saudara Muhammad Irsyad Daniel bin Arki untuk membentangkan hasil refleksi yang akan dinilai oleh Dr. Sarah binti Beden. Dipersilakan. Saudari Zaika, mohon offkan slide awak. Maaf, kejap ya. Macam mana nak off? Okey, stop slide.
Macam mana nak stop slide? Maaf, macam mana nak stop slide? Zaika, awak stop sharing. Oh, stop slide. Awak tutup slide awak tu. Okey, tutup. Okey, baik doktor. Tak ada stop sharing. Tutup saja slide awak. Off saja. Tutup je. Sudah tutup doktor. Masih ada lagi doktor. Saya dah tutup slide. Masih ada di paparan, Zaika. Dah? Okey, baik. Sudah. Terima kasih. Okay, maaf. Selamat pagi. Semua boleh nampak slide saya? Selamat pagi. Ya, boleh nampak. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya ucapkan kepada barisan pensyarah dan rakan pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk mendengar refleksi pertengahan praktikum RPP yang akan saya kongsikan sebentar sahaja lagi. Baiklah, sebelum itu saya perkenalkan diri saya Muhammad Irsyad Daniel bin Arki. Pensyarah pembimbing adalah Dr. Sarah binti Bidin, guru pembimbing Puan Nurmala binti Harbi. Baiklah, seterusnya. Berikut merupakan kandungan pemetangan yang akan saya bentangkan pada pagi ini, iaitu pertama, maklumat umum. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran baru. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi. Seterusnya, komen dan reaksi terhadap pengalaman praktikum. Dan juga akhir sekali, kesimpulan dan harapan. Jadi, kita lihat dahulu maklumat umum. Alamat sekolah, Sekolah Kebangsaan 2 Sungai Muka. Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1955. Saya sekarang ini bertugas di SK2 Sungai Muka mengajar bahasa Melayu darjah 2 dan jumlah murid adalah seramai 24 orang. Berikut merupakan gambar sekolah kami dan ada juga peta di sini, peta sekolah, dan ini sebelum sekolah kami diroboh untuk pembinaan barulah. Okey, seterusnya berikut merupakan maklumat umum pencapaian Sekolah Kebangsaan 2 Sungai. Sekolah kami pernah memenangi anugerah Sekolah Alam Sekitar Serasi 2004, anugerah Serasi Keseluruhan. Seterusnya anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi 2006, komponen penghijauan sekolah terbaik. Seterusnya anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi 2007-2008, komponen kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah terbaik. Seterusnya anugerah khas Bintang Serasi 2016-2017, anugerah khas Bintang Serasi, dan juga anugerah Guru Serasi 2016-2017, anugerah Guru Serasi. Dan sekolah kami juga pernah memenangi anugerah Lestari Peringkat Kebangsaan. Jadi seterusnya, ini merupakan jawatan utama di sekolah semasa praktikum. Ini jawatan saya di sekolah sebagai Guru Penasihat Kadet Remaja Sekolah TKRS, Guru Penasihat Kelab Pencegah Jenayah KPJ, Guru Penasihat Kelab PALS, Setiausaha Hal Ehwal Murid, Pembantu Guru Kelas Darjah 2, Penyelaras IQ Nilam, Penyelaras Nilam, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Penyelaras Perhimpunan, dan banyak lagi. Ini merupakan jawatan utama yang saya kongsikan. Dan kita lihat paparan seterusnya, pengetahuan dan kemahiran setia ada di IPG yang telah saya belajar selama di semester 1 dan semester 2 lah. Jadi kita lihat yang pertama adalah model Ashworth. Kita lihat yang pertama, analyze learner, menganalisis pelajar di dalam practical
sesi praktikum ini saya menggunakan model ini juga untuk mengajar, dan saya lihat dahulu untuk analisis pelajar ini, iaitu menganalisis murid-murid bagaimana pengetahuan sedia ada murid di sekolah itu. Untuk minggu pertama saya mengadakan analisis inilah, saya survey, lihat bagaimana latar belakang murid-murid ini. Seterusnya saya tetapkan objektif, menyatakan objektif. Saya bahagikan kepada 3 pembelajaran terbeza, iaitu murid cerdik, sederhana dan juga murid lemah. Seterusnya saya memilih kaedah ataupun media yang berkualiti. Ya, seterusnya utilize media and materials, menggunakan media untuk meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas itu semasa sesi PDP, dan juga require learner participation, memerlukan pelibatan murid untuk meningkatkan lagi motivasi murid. Dan juga akhir sekali saya akan buat penilaian, penilaian sepanjang proses pengajaran dan pemudahcaraan saya di dalam bilik darjah. Contohnya yang paling mudah, penggunaan inovasi. Yang pertama kita menganalisis dulu di tahap mana murid-murid kita. Seterusnya penetapan objektif. Apa yang perlu ditambah baik di dalam sesi PDP? Apa yang murid akan capai? Dan seterusnya memilih kaedah. Contoh hari itu saya memilih kaedah menggunakan video interaktif. Sebab sebelum ini pengajaran dan pembelajaran tidak menggunakan video interaktif tetapi menggunakan slide biasa. Dan seterusnya kita lihat teori kecergasan pelbagai pula diperkenalkan oleh Howard Gardner 1983. Kebolehan pelbagai menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk. Verbal linguistik sebagai contoh. Kita ambil satu daripada 9. Jadi verbal linguistik saya ambil suka berbahasa. Jadi aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kelas seperti kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan murid, cara mereka menulis dan cara mereka memberitahu ataupun menjawab soalan. Sebagai contoh, aktiviti yang biasa digunakan berdialog, membaca teks cerita, menulis dan mengedit. Teori kecergasan pelbagai ini guru-guru perlu tahu sebenarnya bahawa murid-murid mempunyai pelbagai kecergasan yang berbeza. Jadi guru perlu menilai dahulu apa kecergasan murid yang paling ramai di dalam kelas itu untuk memudahkan guru itu sendiri menggunakan pelbagai kaedah kecergasan pelbagai ini untuk menentukan aktiviti-aktiviti yang sesuai. Contohnya di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, mungkin untuk set induksi, kita boleh guna muzik, kecerdasan muzik. Murid boleh mendengar rima-rima muzik, lagu dan sebagainya. Visual ruang pun begitu, kita boleh melibatkan murid dengan menggunakan peta minda dan sebagainya. Okey, itu contoh. Dan perancangan pengajaran dan pembelajaran, pembinaan rancangan pengajaran harian ini, set induksi, langkah pengembangan dan penutup. Ini RPH, set induksi, kita boleh memilih pelbagai bahan ataupun bahan maujud ataupun secara maya untuk menarik minat murid-murid terhadap sesi PDP kita. Seterusnya langkah pengembangan, langkah pertama lebih kepada pembacaan murid. Seterusnya langkah dan penerangan guru, langkah kedua lebih kepada aktiviti ataupun latihan, langkah ketiga kepada pengayaan dan pemulihan dan sesi penutup. Dan saya juga menggunakan strategi Part 21, gallery tour, think pair share, peta I think, role play round table, talking chip di dalam sesi pengajaran dan pemudahcaraan saya. Dan seterusnya strategi dan teknik saya biasa gunakan berpusatkan murid yang lebih kerap. Saya bagi memastikan murid bergerak bebas melakukan tugas yang diberikan mengikut aktiviti. Saya turut menggunakan berpusatkan guru untuk penerangan pelajaran berkaitan dengan fakta dan bimbingan diberikan oleh guru biasanya untuk langkah pertama. Dan berpusatkan bahan, penekanan pembangunan bahan bantu mengajar yang telah saya sediakan. Jadi seterusnya
Pengetahuan dan kemahiran baru, pengawalan kelas. Tidak terlalu memanjakan murid-murid dan tegas untuk memulakan sesi pembelajaran. Jadi saya akan memastikan semua murid dalam keadaan bersedia untuk melakukan sesi PDPC. Seterusnya, berjaya membina inovasi menggunakan ICT dan bahan maujud untuk merangsang pemikiran murid-murid. Jadi saya telah membina ataupun mencipta 7 bahan inovasi setakat ini untuk murid-murid saya di kelas saya. Dan seterusnya, penetapan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ini saya telah belajar daripada guru pembimbing saya Puan Nurmala dan juga Dr. Sarah Bidin lah untuk menetapkan objektif dan juga kriteria kejayaan di dalam rancangan pengajaran. Seterusnya, pengurusan kurikulum yang sistematik dan penyediaan jurnal untuk mencari langkah penyelesaian bagi mengatasi isu bilik darjah pada setiap minggu. Itu juga pengetahuan baru yang saya telah pelajari. Dan seterusnya, ini merupakan ilmu binaan dan inovasi. Yang pertama adalah video interaktif kata nama am. Video interaktif ini melibatkan semua murid daripada 3 tahap tadi, iaitu tahap yang cerdas, sederhana dan juga lemah. Jadi video interaktif ini melibatkan semua murid untuk bekerjasama di dalam pasukan lah. Dan seterusnya, bahan yang kedua adalah siapa yang kena. Ini saya gunakan di dalam kelas. Apabila murid-murid pasif, apabila saya tanya soalan dan murid tidak menjawab soalan, maka saya akan gunakan siapa yang kena ini. Jadi di sini ada glove yang ada nama mereka dan saya akan putarkan siapa yang kena, maka mereka yang akan membaca petikan ataupun menjawab soalan yang telah saya kemukakan. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi yang ketiga adalah kad imbas mudah. Ini adalah untuk kata nama am. Jadi ini juga telah saya gunakan di dalam kelas. Berbanding kaedah yang sebelum ini, saya cuma paparkan di slide sahaja. Tapi apabila adanya bahan maujud seperti ini, maka murid-murid lebih seronok dan teruja untuk meneruskan sesi PDPC. Jadi seterusnya, tudung saja misteri untuk kata nama khas saya telah sediakan juga, dan ternyata murid dapat membezakan antara kata nama khas dan kata nama am dengan adanya bahan-bahan maujud seperti ini yang telah saya bina. Seterusnya, laci berinformasi ini berkaitan dengan kata ganti nama diri. Ini akan saya guna pada minggu hadapan. Saya telah sediakan awal. Dan seterusnya, begitu juga dengan pintar kata kerja, saya telah buat flipbook bagi memudahkan murid-murid melihat di paparan yang saya akan sediakan lah. Dan bagi menarik perhatian mereka juga, begitu juga dengan pintar penjodoh bilangan pun AnyFlip juga. Dan ini adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman praktikum. Dari segi RPH, saya bersyukur kerana mendapat pensyarah pembimbing dan juga guru pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing yang sangat banyak membantu dalam penyediaan RPH dari segi set induksi, langkah pertama, langkah kedua, penetapan objektif, kriteria kejayaan dan kesimpulan. Dan seterusnya, untuk RPH co-curriculum juga, guru perlengkapan co-curriculum dan juga guru-guru lain juga banyak membantu dalam memberi pendapat dan idea, dan juga pensyarah juga memberi idea bagaimana cara untuk membina RPH, laporan dan sebagainya. Seterusnya, jurnal reflektif setiap minggu. Ini juga ilmu baru yang saya perolehi untuk menilai apa masalah ataupun isu yang timbul dan cara mengemukakan idea untuk menambah baik sesi PDP. Dan juga PBD. PBD juga saya jalankan pada setiap hari, iaitu saya menekankan kepada 3 kemahiran utama: mendengar bertutur, membaca dan menulis. Dan semua telah direkod. Dan seterusnya, kemudahan TMK seperti guru sering menggunakan projektor dan LCD untuk tayangan slide. Guru menggunakan video interaktif semasa di dalam kelas. Dan sekarang ini kami semalam baru sahaja pasang TV
dan selepas ini mungkin boleh digunakan. Dan seterusnya, pihak pentadbiran, guru sekolah, pihak pentadbir dan guru sekolah yang prihatin. Murid mendapatkan bimbingan dan bantuan, memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang praktikum saya berlangsung. Seterusnya, pembelajaran murid teruja dengan pembelajaran guru, murid seronok melakukan aktiviti PBD, kehadiran murid memberangsangkan setakat ini dan murid memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang sesi PDBC saya. Seterusnya, pengurusan masa. Saya perlu belajar mengendalikan masa dengan lebih baik semasa pengajaran supaya selari dengan perancangan mengajar yang telah saya sediakan, iaitu RPH. Jadi secara kesimpulannya di sini, sepanjang melaksanakan praktikum dari minggu pertama hingga minggu keempat, saya merasakan telah mengaplikasikan banyak perkara yang dipelajari di dalam kursus-kursus semasa semester pertama dan kedua yang lepas. Dengan pengetahuan pembelajaran kursus-kursus ini telah banyak membantu saya untuk mengawal sedia kelas, pengurusan masa, merancang PDPC, menggunakan pelbagai teknik dan strategi semasa praktikum. Saya juga mendapati pelbagai kekuatan dan kelemahan, namun terdapat penambahbaikan yang bagi membantu mengatasi beberapa masalah yang timbul. Masalah tersebut dapat diatasi setelah adanya bimbingan daripada pensyarah penyelia, guru pembimbing dan rakan-rakan pelajar. Oleh yang demikian, saya amat berharap agar banyak perubahan positif dan peningkatan yang baik akan berlaku pada minggu yang mendatang. Saya juga berharap semua murid saya seronok dan dapat mengikuti PDPC dengan berkesan sepanjang pelaksanaan praktikum. Saya juga akan menggunakan tips yang dikongsi bagi mengatasi masalah dan memperbaiki kelemahan pada masa akan datang. Saya kira itu sahaja perkongsian saya. Saya teruskan dengan sesi soal jawab. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Irsyad Daniel. Dan seterusnya kita bergerak kepada sesi maklum balas bersama Dr. Sarah Bedin. Dipersilakan. Terima kasih saudari Adawiyah selaku moderator kita pada pagi ini ya. Baiklah, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah. Terima kasih saya ucapkan kepada setinggi-tinggi tahniah kepada saudara Muhammad Irsyad Daniel atas pembentangan itu tadi ya. Baiklah, saya dapati bahawa saudara Irsyad, Cikgu Irsyad banyak inovasi serta tarik dengan pelbagai inovasi yang telah dihasilkan tadi, sama ada secara maujud maupun secara digital dan itu adalah satu usaha yang sangat baik, satu usaha yang sangat murni dalam usaha kita membantu para murid untuk lebih memahami apa yang diajar dan juga apa kandungan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran yang mereka bakal lalui jadi Irsyad daripada pengalaman sedia ada dan daripada ilmu dan kemahiran yang telah ditimba itu, satu soalan yang saya nak ajukan kepada Cikgu Irsyad. Jadi bagaimana misalnya tadi Cikgu Irsyad menggunakan inovasi dalam sesi PDP. Jadi bagaimana cara Cikgu Irsyad menilai bagi memastikan murid-murid itu faham dan juga objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai. Namun selaku pelajar. Baiklah, terima kasih Dr. Sarah Bedin di atas soalan yang begitu menarik sebentar tadi. Bagaimana cara saya menilai keberkesanan penggunaan inovasi ataupun bahan bantu mengajar bagi memastikan murid-murid itu mencapai objektif pada hari berkenaan. Jadi seperti yang kita sudah maklum, seperti yang saya juga telah bincangkan sebelum ini, untuk penilaian saya akan adakan pada setiap hari, iaitu melihat kepada apa kaedah apa nama? Maaf. Jadi untuk melakukan penilaian itu, saya telah membuat pemerhatian, iaitu pertama, seterusnya melihat kepada hasil kerja murid itu sendiri.
Kerana saya di dalam sebuah sesi PDP, saya akan menyediakan lembaran-lembaran kerja, maka bukan sekadar melakukan pemerhatian, tetapi daripada lembaran kerja itu saya akan semak, daripada aktiviti pengayaan, pemulihan pun juga boleh dijadikan sebagai kayu ukur untuk melihat berapa tahap penguasaan murid pada hari tersebut. Jadi adakah saya doktor? Baik, itulah caranya kita menilai ya, ataupun cara kita mentaksir sama ada PDP pada hari tersebut mencapai objektif ataupun tidak. Selain pemerhatian tu ada sesi soal jawab kan. Ya, Di akhir sesi PDP ada sesi soal jawab. Kemudian lembaran kerja tadi, daripada hasil kerja murid tu kita dapat memastikan bahawa murid memahami dan menguasai isi kandungan ya dia pelajari pada hari tersebut. Dan itu adalah kayu ukur kita. Dan satu usaha yang baik itu lembaran kerja itu sangat bagus. Kita boleh memastikan sama ada mereka dapat menyiapkan aktiviti itu secara kumpulan ke secara individu. Daripada hasil lembaran kerja itu kita dapat memastikan adakah mereka menguasai apa yang dipelajari pada hari tersebut. Lagi ada aktiviti pengayaan, itu pentingnya aktiviti pengayaan dan juga pemulihan untuk tahap yang lemah sebab dalam kelas ada tahap yang berbeza kan. Dan satu lagi gunakan amalan pedagogi terbeza. Itu juga boleh membantu. Sebenarnya sejak langsung Cikgu Zaika pun sama dengan Cikgu Isyad ni dah menggunakan pedagogi terbeza kerana aktiviti itu berbeza. Itu dah terbeza, aktiviti berbeza. Okay. Nanti pun hasil tugasan mereka juga berbeza. Ada kumpulan yang membina ayat, ada kumpulan yang membuat kategori, ada kumpulan yang mengisi tempat kosong. Jadi hasilnya juga berbeza. Jadi anda dah menerapkan pedagogi terbeza dalam sesi PDP tersebut. Dan terima kasih dan tahniah saya ucapkan. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Saudari Nadiatul. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara pembentang dan juga Dr. Sarah Bedin atas sesi maklum balas yang berlangsung sebentar tadi. Dan tanpa membuang masa, kita teruskan lagi sesi pembentangan refleksi dengan mempersilakan pembentang, saudari pembentang iaitu Rubiatul Adawiyah binti Muhammad dan akan dinilai oleh Dr. Magdalene Anak Nur. Dipersilakan. Adakah saudari berada bersama kita? Baik, sekiranya tidak, kita akan menjemput saudari Normasita binti Lamid dan akan dinilai oleh Puan Roha binti Tamid. Dipersilakan. Nampaknya seperti saudari pun belum tidak berada dalam Zoom. Jadi saya menjemput Okey, seterusnya saya menjemput saudari Rafiza binti Ali dan akan dinilai oleh Puan Roha binti Tamid. Persilakan. Jepang. Okey, boleh nampak? Ya, boleh nampak. Okey, sekejap. Macam mana? Memang okey. Okey, nampak. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum. Nama saya Rafiza binti Ali. Pensyarah pembimbing saya adalah Puan Roha binti Tamid
Guru pembimbing saya adalah Encik Maidan bin Mail. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang maklumat umum. Isi kandungan di dalamnya adalah berkaitan tentang maklumat umum, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi, ilmu binaan dan refleksi, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey ya. Okey, ini adalah maklumat umum. Okey. Nama saya adalah Rafiza binti Ali. Program saya adalah PDPP BM 1621, ambilan Jun 2021. Bidang pengajian adalah Bahasa Melayu. Okey, pensyarah penyelia Puan Roha binti Tamid, guru pembimbing Encik Maidan bin Mail. Okey. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Merapuk Lawas. Okay. Mata pelajaran yang saya ajar adalah Bahasa Melayu. Tempoh mengajar adalah 4 jam seminggu. Okay. Kumpulan murid yang saya ajar adalah murid tahun 5 iaitu tahap 2. Okay, kelasnya kelas hanya ada satu kelas di sekolah saya untuk setiap tahun. Okay. Bilangan murid adalah seramai 21 orang yang terdiri daripada 13 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Okey ya, ini adalah bilangan murid di Sekolah Kebangsaan Merapuk. Okey. Bilangan murid secara keseluruhannya ada 136 orang yang terdiri daripada 64 orang lelaki dan 72 orang perempuan. Okey, ini adalah lokasi sekolah saya. Okey. Lokasi sekolah ni adalah berdekatan dengan sempadan Sabah, hanya 5 minit saja. Jadi kebanyakan murid-murid memang berasal daripada Sabah. Okey. Seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Okey ya. Terdapat 4 aspek utama yang diambil kira, iaitu yang pertama adalah teori pembelajaran, teknik yang kedua adalah teknik pengajaran, yang ketiga adalah kemahiran pengajaran dan yang keempat adalah pengurusan bilik darjah. Okey ya. Okey. Teori pembelajaran yang biasa saya gunakan ketika mengajar Bahasa Melayu adalah teori Skinner, iaitu peneguhan. Okey ya. Seperti yang kita tahu, peneguhan ni adalah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan satu perlakuan itu diulangi ya. Okey. Terdapat 2 peneguhan, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Okey. Peneguhan positif contohnya saya akan berikan pujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Okey. Biasanya jika murid boleh menjawab soalan, okey, saya akan beritahu okey, sangat bagus. Ataupun ketika mereka membuat latihan, okey, di akhir sesi ya, mereka akan membuat latihan. Okay, saya akan pergi ke setiap meja dan akan memberi dorongan kepada mereka. Saya akan pergi ke setiap meja tu dan akan melihat setakat mana yang boleh mereka lakukan. Okey. Ini adalah contoh contoh peneguhan positif. Okey. Biasanya saya akan menyediakan hadiah. Okey. Hadiah untuk murid-murid supaya mereka akan rasa lebih bersemangat. Okey. Okey, peneguhan negatif pula adalah jika pelajar tidak menyiapkan, biasanya untuk Bahasa Melayu saya akan memberikan latihan. Jika pelajar tu di akhir sesi pembelajaran tu kan ada masa 10 minit macam tu, saya akan memberikan latihan. Namun jika pelajar itu dia dapat menyiapkan tugasan, saya boleh bawa balik. Jika keesokan harinya, murid itu tidak boleh menyiapkan, jadi saya akan menegur pelajar itu. Biasanya saya akan memberi hukuman lah, denda lah. Tapi denda tu berdiri ataupun biasanya berdiri dan lain-lain lagi. Okey. Selain itu, saya juga menggunakan teori kecerdasan pelbagai. Okey, teori kecerdasan pelbagai ini adalah setiap individu mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza dan kecerdasan tersebut boleh ditingkatkan dengan pendidikan melalui aktiviti yang bersesuaian. Okey, antaranya adalah
melalui dalam sesi PDP, biasanya saya akan menggunakan kemahiran verbal linguistik. Verbal linguistik ni adalah penguasaan bahasa, kesusastraan, pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Untuk tahap 2 biasanya memang sangat banyak menggunakan sesi soal jawab tu. Contohnya jika saya mengajar kemahiran mendengar, biasanya saya akan menggunakan speaker. Speaker akan dipasang ataupun saya sendiri yang akan membaca dan murid akan mendengar dan menjawab soalan yang saya berikan. Soalan tu biasanya saya dah sediakan dalam lembaran kerja. Contohnya, contoh verbal linguistik adalah dialog, menulis, membaca teks cerita dan mengedit cerita. Jika berdialog biasanya saya lebih menumpukan, saya lebih menekankan tentang intonasi kerana dan cara untuk mendapatkan jawapan dalam sesuatu dialog tersebut. Biasanya ada isi tempat kosong. Di sana sambil saya menekankan kemahiran membaca tu, mereka akan diajar tentang cara mendapatkan isi tersurat dan tersirat daripada dialog tersebut. Seterusnya kaedah, strategi, kaedah dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran ni sebenarnya tiga-tiga setelah saya aplikasikan, pemusatan guru, pemusatan bahan dan pemusatan murid. Biasanya kalau pemusatan guru ni saya akan memberi penerangan. Untuk bahan saya biasa menggunakan projektor, saya biasa menggunakan poster, saya biasa menggunakan pelbagai bahan. Untuk murid tahun 5, mereka sangat suka, biasanya ada dalam satu sesi PDP tu saya akan menggunakan kaedah permainan. Permainan tapi biasanya saya gunakan secara inilah, menggunakan bahan digital. Pemusatan murid ni biasanya dalam untuk sesi yang baru ni saya lebih menumpukan kepada pemusatan murid kerana saya rasa murid-murid sesi perbincangan, saya lebih menumpukan kepada sesi perbincangan dalam kumpulan. Walaupun sebelum sesi baru ini bermula kita menggunakan catch up plan, namun sesi baru ni juga saya turut menggunakan catch up plan. Maksud dia murid akan dinilai berdasarkan setiap tahap. Di dalam kelas saya tu ada murid TP3, TP4 dan TP5. Tapi dalam setiap kumpulan tu saya murid TP3, 4 dan 5 tu saya gabungkan. Kerana apa? Kerana murid TP5 tu boleh membantu murid TP4 dan TP3 tu dalam sesi perbincangan tu. Sekurang-kurangnya mereka mendapat maklumat, output yang berguna bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sebab yang setakat ni yang saya telah kenal pasti di kelas saya tu, dia sangat ramai, separuh daripada murid di kelas tu adalah daripada TP3 dan TP4. Ini adalah contoh strategi berpusatkan bahan. Saya menggunakan projektor LCD dan strategi berpusatkan murid ni. Saya jika strategi pusatkan murid ni, saya lebih suka murid yang akan membaca teks, lepas tu murid yang akan menjawab soalan, dan jika salah kita akan buat sesi perbincangan. Saya akan lebih menumpukan, saya akan memberikan jalan, saya akan menerangkan cara-cara dan kemudian murid yang akan menjawab memberikan jawapan daripada soalan yang saya berikan tu. Tapi saya akan memantau dan murid-murid lain boleh memberikan pendapat masing-masing. Ini adalah kemahiran pengajaran. Dalam kemahiran pengajaran ni, kemahiran set induksi, saya pernah dalam kemahiran seni bahasa berpantun, saya pernah menayangkan video TikTok saya berpantun sebab saya pernah bertanya dengan murid saya, kamu tahu ke tentang TikTok? Mereka kata, ya cikgu, saya tahu, saya ada akaun TikTok. Jadi untuk menarik mereka dalam sesi PDP, saya tunjukkan,
Okey, ini TikTok Cikgu Berpantun. Jadi saya akan suruh mereka berpantun selepas itu. Jadi mereka tidak akan rasa malu. Okey. Selain itu, kemahiran penggunaan bahan sumber, saya menggunakan poster. Okey. Seterusnya adalah kemahiran pengukuhan. Kemahiran pengukuhan ni sangat biasalah saya gunakan. Okey. Sekarang ni saya rasa murid di kelas saya tu mula-mula tu saya masuk mereka macam malu kan, tapi sekarang ni saya nampak respon mereka sangat aktif. Sebab saya kata kita ni bukan, kalau salah saya tak makan orang, saya tak marah. Kita sisi pembelajaran kan, saya kalau salah saya akan betulkan. Selain itu saya juga menekankan, okey, saya kata hadiah bulanan, okey, di dalam kelas bahasa Melayu, saya sangat mementingkan tulisan. Sebab bagi saya tulisan tu, saya tak kepala saya akan pening jika saya menyemak tulisan yang cakar ayam. Jadi dari tahun lepas lah lagi kan, saya memang menekankan, okey, hadiah bulanan saya akan berikan untuk pelajar lelaki dan perempuan tulisan yang paling kemas. Okey, jadi mereka yang setakat ini saya nampak memang menunjukkan perubahan lah, sebab semua mereka berlumba-lumba nak menghasilkan tulisan yang paling kemas. Sebab saya biasa belikan nota, buku nota untuk setiap bulan tu, memang saya sengaja lah tukar-tukar. Takkan orang yang sama kan, nanti mereka akan rasa tak bersemangat. Okey. Seterusnya dalam pengurusan bilik darjah, okey, strategi membina hubungan guru dan murid. Okey. Sebelum saya masuk mengajar, sebelum ni saya mengajar murid tahun 5, mereka dah naik tahun 6. Okey, sekarang ni saya mengajar murid tahun 4 yang dah masuk tahun 5. Okey. Saya sentiasa mengambil tahu keperluan murid tu. Sebelum tu saya tanyalah dengan guru yang pernah mengajar bahasa Melayu. Saya tanya dengan guru tersebut, murid mana yang mempunyai masalah, yang ni. Saya kena tahu sebelum saya masuk ke kelas tu supaya senang. Saya senang macam mana saya nak rangka, macam mana rancangan pembelajaran saya tu. Sebab biasanya kalau dalam sesi pembelajaran tu, untuk pengagihan tugasan, saya memang membuat pembezaan, pembelajaran terbeza. Untuk pelajar yang lemah tu biasanya untuk menulis saya akan minta mereka menyalin saja untuk jawapan yang telah saya berikan. Untuk pelajar yang mempunyai tahap TP5, TP4 dan 5, mereka akan menjawab soalan yang diberikan. Okey. Selain itu, saya akan mengenal pasti juga latar belakang setiap pelajar, sebab seperti yang kita tahu, latar belakang pelajar ini juga sebenarnya mempengaruhi mereka dalam pembelajaran. Okey. Apabila kita, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Okey, sebenarnya saya banyak mengeksplor. Saya banyak mencari cara untuk menjadikan kaedah pengajaran saya itu menarik. Saya belajar menggunakan YouTube biasanya. Dan di sana saya boleh menghasilkan soalan di dalam Moodworld. Kemudian saya biasa menggunakan Wheels of Name ni, sangat biasa saya gunakan untuk dia macam roda impian. Di sana saya letakkan nama murid atau nama setiap kumpulan dan saya akan tekan jika saya nak bertanya soalan. Dia jadi murid dia tidak akan rasa ni, sebab itu secara automatik kan. Kalau guna Wheels of Name ni, saya akan tekan dan nama murid tu akan kena tu, dia lah yang kena jawab soalan. Live worksheet ni pun saya selalu suka merujuk di dalam live worksheet ni, sebab dia banyak latihan yang sangat berguna. Selain itu, saya pun baru berjinak dengan TikTok, sebab saya rasa TikTok ni selain hiburan, kita boleh menyampaikan ilmu di sana juga jika kita menggunakan dengan cara yang betul. Okey, ini adalah contoh rancangan pengajaran saya. Ini adalah antara contoh penyediaan RPS saya ketika saya berpraktikum. Okey, dalam kawalan kelas. Okey, kalau dalam kawalan kelas, mungkin saya ni kalau saya amat mementingkan kawalan kelas tu, sebab bagi saya untuk menghasilkan sesi pembelajaran yang kondusif, saya memerlukan kawalan kelas yang sangat baik. Susun atau kelas
susun atur kelas dan tempat duduk. Okay. Apabila saya mula-mula melangkah kaki, nak memulakan sesi baru ni kan, saya masuk ke kelas tu, apa yang mata saya tertumpu tu, saya tengok, saya dah tengok, murid tu, sebab saya dah tanya kan dengan guru sebelum ni. Murid mana yang memerlukan pemerhatian, saya akan letak di depan, berkumpul ke depan supaya senang apabila saya menerangkan, mereka akan dengar. Kalau saya pecah seorang hujung sana, seorang hujung sini, jadi mereka susah nak mendengar arahan saya. Jadi susun atur kelas dan tempat duduk tu, saya dah tanyalah dengan guru kelas, saya minta izin lah, saya taklah sesuka hati kan, saya tanya, boleh ke saya pindahkan murid tersebut di tempat ni supaya saya senang ni, sebab saya masuk di kelas mereka hampir setiap hari. Tempat duduk tu biasanya murid yang mempunyai tahap penguasaan yang bagus, saya akan letak di antara tu sebab supaya mereka dapat membantu rakan-rakan yang lain. Selain itu, saya juga selalu menggunakan kaedah pengajaran digital kerana saya pernah tanya kepada murid, mereka lebih berminat dan fokus dan seronok bila kita menggunakan kaedah pengajaran digital tu, sebab seperti yang kita tahu kan, seperti yang saya tahu, kawasan tempat saya mengajar ni dia kawasan luar bandar, jadi murid-murid kurang terdedah. Jadi apabila kita menggunakan kaedah pengajaran digital ni secara langsung, mereka akan fokus, mereka akan tengok, wah macam tu cikgu, wah macam mana cikgu, macam jadi di sana kita boleh, saya dah tengok, memang dengan cara ini mereka akan terus fokus. Selain itu saya juga mewujudkan kelas yang kondusif. Ini adalah antara jurnal mingguan. Seterusnya menulis refleksi pengajaran. Ini ditulis apabila saya habis mengajar. Ilmu binaan dan inovasi. Ini adalah salah satu inovasi lah. Saya ni sebenarnya memang tak tahulah TikTok ni. Saya belajarlah dari dari anak buah. Saya tanyakan macam mana, sebab keinginan kita tu supaya murid, kita dah tanya dengan murid kan, mereka pun apabila kita tunjukkan tu, mereka berani mencuba. Jadi saya semangatlah. Dia sambil kita untuk hiburan, kita boleh menyampaikan ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya mula-mula nak buat ni saya malu juga. Selain tu saya juga menggunakan inovasi, menggunakan Anyflip. Saya membuat cerita dan saya masukkan dalam Anyflip ni. Di sana saya bagi link, saya akan paparkan kepada murid jika mereka tidak ada ni kan, capai internet, telefon, saya akan paparkan di hadapan kelas tu. Dia seperti buku kan, jadi murid akan membaca. Di sana mereka akan membaca, mereka seronoklah sebab yang buat saya sendiri kan, jadi dia macam, cikgu yang buat, macam mana cikgu buat ni, kita pun seronoklah kan. Walaupun sebenarnya nak buat ni kita kena explore itu, tapi saya rasa gembira lah sebab murid pun hargai kan, mereka tengok hasil kerja kita tu. Seterusnya komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Sekarang ni seperti yang saya tahu, sistem pendidikan baharu ni lebih bertumpu kepada teknologi digital. Macam sebelum ni kalau tidak ada COVID ni, kita pun kurang menggunakan teknologi digital. Namun sekarang ni sangat banyak teknologi digital ni nak hasilkan video, dari Telegram pun kita boleh buat soalan. Saya pun belajar dari sana. Cuma dari Telegram tu saya belum aplikasikan dengan murid sebab saya dah soal selidik ibu bapa, mereka kata agak susah lah. Jadi saya pun agak faham lah dengan masalah ibu bapa sebab murid-murid pun memang tidak ada telefon sendiri. Seterusnya hubungan sosial, itu penjarakan sosial dan pelbagai SOP ya. Selain itu saya juga mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pentadbir di sekolah ini. Mereka sangat menyokong, mereka sangat membantu. Apa-apa masalah kita akan tanya, seperti macam-macam lah. Selain itu pengalaman bekerjasama dengan guru-guru lain. Yang ni apabila saya masuk ke sekolah ni kan, saya nak mengajar bahasa Melayu,
saya bertanya dengan guru pembimbing saya. Okey, saya tanya, cikgu, macam mana kita mengajar? Macam mana kita mengajar murid kita? Macam mana kita berikan mereka faham? Jadi saya selalu bertanya, apa yang saya tak faham tu kan, saya bertanya sebab di sekolah ni pun ramai guru-guru yang senior kan. Jadi saya bertanya dan mereka memberikan pendapat. Di sana saya boleh tengok macam mana dan saya cuba terapkan dalam diri saya dan saya cuba aplikasikan. Okey, selain itu penglibatan dalam co-curriculum, okey di sini pun saya turut terlibat dalam aktiviti co-curriculum Okey, namun terdapat juga kelemahan pengurusan masa dan kemahiran ICT yang terhad. Sebenarnya sangat susah. Saya pun menggunakan projektor, saya pinjam dengan kawan saya di sekolah ni. Namun apabila saya sering menggunakan projektor, jadi saya kemungkinan memang akan membelilah sendiri sebab kalau kita menggunakan setiap hari, saya rasa lagi bagus kita menggunakan barang kita sendiri. Okey, selain itu kemahiran ICT yang terhad. Namun sekarang ni saya rasa kerana saya selalu mengeksplor, saya selalu mencari sesuatu yang baru. Jadi saya rasa kemahiran ICT itu semakin lama semakin meningkat. Okey. Tindakan susulan, okey. Saya sentiasa meminta tunjuk ajar, okey, terutamanya dengan guru pembimbing. Okey, guru pembimbing dia selalu tanya saya, macam mana okey Pija? Macam mana? Okey hari ini macam mana? Apa yang kau ajar? Dia sentiasa akan update setiap hari dengan saya. Okey, selain itu saya juga bertanya dengan guru-guru yang berpengalaman tentang macam mana cara untuk mengajar bahasa Melayu ini dan juga saya akan bertanya kepada pensyarah pembimbing saya. Okey, secara keseluruhan sepanjang menjalani praktikum ini saya dapat menimba banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna. Selain itu saya juga lebih berkeyakinan untuk mencurahkan ilmu pengetahuan kepada pelajar tanpa mengira latar belakang. Okey. Saya juga bersyukur dan cuba memperbaiki setiap kekurangan dan kelemahan. Kelemahan saya ni sepanjang tempoh berpraktikum, saya sentiasa tanya dengan guru pembimbing saya, macam mana cikgu jika dia masuk dalam kelas ketika saya mengajar, saya akan tanya, macam mana cikgu, ada masalah ke? Ada apa-apa yang boleh diperbaiki? Dia akan bagi tahu. Di sana saya akan sentiasa approve. Okey. Selain itu dengan bantuan daripada pihak sekolah dan pensyarah pembimbing membantu dalam meningkatkan semangat dan saya sekarang ni sentiasa berani untuk belajar sesuatu yang baru kerana bagi saya kita kalau menimba ilmu tu tidak kira lah kan, walaupun makin meningkat usia ni semakin banyak ilmu jika kita gunakan ke jalan yang benar untuk mendidik anak-anak, insya-Allah akan dipermudahkan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari pembentang. Seterusnya kita bergerak pula kepada sesi maklum balas dengan menjemput Puan Roha binti Tami. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah. Boleh dengar ya? Boleh. Tahniah lah kepada penganjur dan kepada guru yang di bawah bimbingan saya. Saya sebenarnya tak adalah nak menyoal sangat, tetapi saya nak orang kata memberi maklum balas daripada peringkat awal saya berkenalan dengan guru pelatih ini. Mereka ini sebenarnya bukanlah berpengalaman ataupun mempunyai banyak pengalaman dalam dunia pendidikan ya. Kita dah survey sesuai kenal dan mereka ini lama di bidang yang lain ya, dan lama break tidak berkejaya kemudian masuk dalam bidang pendidikan. Tapi mereka sangat-sangat berminat menjadi guru dan beliau ini juga sangat berpuas kerana mendapat pembimbing dan mendapat sekolah, warta sekolah yang sangat sporting dan saya pun amat mengenali guru pembimbing di situ dan boleh haraplah cikgu timbalah ilmu yang sebanyak mungkin dan apabila melihat kepada peningkatan penggunaan ICT memang nampaklah banyak sangat berbeza kerana semasa kita buat lawatan sosial, apabila kita nak buat
GC tu nak add guru pembimbing pun tak jumpa dia punya ikon kan. Jadi saya add, sebenarnya ada, dia kata tak ada. Itulah yang kita nampak peningkatan. Banyak saya lihat di sini, iaitu penggunaan digital tu dalam PDP ya. Itu TikTok, Pantun dan juga Anyflip dan sebagainya. Cuma di sini apabila kita menggunakan, saya melihat ada dua inovasi yang digunakan di sini. Bagaimana kita nak mendokumentasikan penggunaan TikTok itu nanti bukan perlu ditambah baik, maksudnya perlu didokumentasikan supaya dikekal dan menjadi contoh inovasi ini kepada guru-guru yang lain. Dan inovasi ini juga bukan sahaja untuk kegunaan cikgu sebagai guru pelatih di situ, tetapi boleh digunakan sama oleh guru-guru yang berada di situ. Okay, faham ya? Mungkin kita guna barcode ke, dan bagaimana kita nak menyimpan bahan-bahan TikTok itu sendiri. Jadi akaun TikTok, dan supaya benda itu boleh dilihat ataupun dikongsi bukan hanya pelajar yang berada pada tahun itu, tetapi pelajar-pelajar yang lain. Kerana kita nak menerapkan pantun, sebab pantun ini sebenarnya satu puisi lama yang tidak dikuasai, yang tidak diminati oleh pelajar-pelajar masa kini. Jadi yang ini saya rasa sangat-sangat menepati dengan dunia remaja masa kini lah. Dan dari segi keseluruhan pembentangan tadi saya berpuas hati dan memang berlaku pembelajaran di situ, walaupun ini baru minggu yang keberapa, sebab 2 minggu saja kita berada di praktikum, kemudian kita cuti, dan kebetulan pelajar-pelajar yang HSP ini terlibat dalam positif COVID pada ketika itu dan ada lewatan sedikit untuk penyediaan bimbingan yang pertama jadi itu sajalah untuk komen saya. Teruskan cikgu, dan walaupun cikgu bukan berdasarkan pendidik, tetapi saya melihat aura roh guru itu dah ada. Okey, teruskan. Itu saja. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudari pembentang dan juga Puan Roha binti Tamid atas sesi maklum balas yang dilakukan sebentar tadi. Dan seterusnya kita teruskan lagi sesi pembentangan refleksi dengan menjemput Tiong Ling Ling. Dipersilakan. Minta maaf, saya sudah buat pembentangan refleksi pada hari Selasa bersama penilaian saya, Mr. Ong Chi Huai. Jadi hari ini saya cuma masuk untuk dengar sesi perkongsian rakan-rakan. Terima kasih. Okey. Diambil maklum, dan kita teruskan lagi dengan menjemput saudari Marsita binti Lami yang akan dinilai oleh Puan Roha binti Lami. Dipersilakan. Okey, boleh nampak tak slide? Ya, boleh nampak saudari. Okey, terima kasih. Sekejap ya, kamera saya ada masalah, tak boleh buka laptop, jadi slow. Okey, saya mula. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum KPP. Okey, nama diberi Marsita binti Lamid. Saya pelajar PDPP KDC ambilan Jun 2020 Bahasa Melayu. Saya berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Ukong, Limbang. Ini adalah isi kandungan bagi pembentang saya hari ini tentang maklumat umum, pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di IPG di sekolah. Ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi.
Keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, ini maklumat secara umum bagi Sekolah Kebangsaan Upong Limbang. Okey, dibina pada 4 Mei 1953. Sekolah diberi nama sempena nama sejenis pokok asam Upong dalam bahasa Bisaya. Okey, sekolah ini merupakan sekolah luar bandar dan sekolah aliran perdana. Okey, murid dan kelas yang diajar ialah murid tahun 5 sebanyak 10 orang. Okey, sekolah ini merupakan kategori sekolah kurang murid, berada di boleh dilalui dua kaedah, iaitu sungai dengan darat. Tapi laluan darat tu agak rosak lah. Jadi laluan sungai, kena guna laluan sungai. Okey. Ada satu keistimewaan lah sekolah ni mungkin. Bukanlah keistimewaan, tak tahulah ke apa tu. Tapi dia agak selalu banjir. Jadi akan ada kekangan untuk murid hadir ke sekolah. Jadi kehadiran murid itu tidaklah 100% sepanjang tahun. Okay, dalam setahun tu mungkin akan berlaku sebulan sekali banjir atau 2 bulan sekali banjir yang teruk. Okey, itu saja untuk maklumat umum tentang sekolah ni. Okey, pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari semasa di IPG. Okey, saya mengambil teori pembelajaran Skinner. Okey, saya berpandukan kepada teori ini, iaitu berkenaan dengan penubuhan positif dan negatif. Okey, di mana ini turut memberi galakan dengan memberikan ganjaran. Okey, peneguhan positif ni dengan negatif ni bertujuan untuk mendorong pelajar untuk berusaha lebih baik pada masa akan datang. Okey, contoh peneguhan positif ialah memberi tepukan, ujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Okey, contoh yang pernah saya buat ialah pujian. Apabila murid tu boleh untuk kemahiran membaca, murid tu boleh membaca dengan lancar. Okey, semua murid akan memberi tepukan dan guru pula akan memberikan pujian. Okey, begitulah. Dan seterusnya untuk hadiah, okey, saya pernah membuat buku satu aktiviti, iaitu tentang peribahasa, membuat buku skrap. Jadi di mana murid-murid akan membuat buku skrap, yang paling cantik akan mendapat hadiah. Hadiah dia adalah hadiah yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, ini adalah sebagai memupuk semangat murid lainlah untuk terus berjaya seperti murid yang dapat hadiah tersebut. Okey. Contoh peneguhan negatif pula ialah memberi teguran kepada pelajar yang tidak membuat kerja. Okey, untuk yang ni dalam kelas saya ada seorang murid yang memang agak lemah membaca. Okey, jadi apabila disuruh membuat kerja, dia amat memerlukan bimbingan. Jadi kita terpaksa membuat satu, jika ada latihan, dia ada satu aktiviti yang asing untuk dia sebab dia berada di TP3. Okey, jadi ada satu aktiviti yang dibuat khas untuk murid tersebut, yang bersesuaian dengan tahap kepandaian murid tersebut lah. Okey. Seterusnya ialah pengetahuan kurikulum yang telah saya pelajari semasa di IPG yang saya aplikasikan di sekolah. Okey, struktur kurikulum ini ialah struktur pengetahuan dan kemahiran pengajaran yang terancang. Okey, penulisan rancangan pengajaran harian berpandukan kepada DSKP KSSR Semakan 2017. Okey. Aktiviti ini melibatkan 6 tunjang KSSR, di mana 6 tunjang itu ialah komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Okey, lepas tu pembahagian dia standard kandungan, standard pembelajaran, kemahiran bahasa,
pendekatan modular dan juga sistem bahasa. Okey. Okey, dalam penulisan RPH ni terbahagi kepada set induksi, aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, aktiviti terdapat 2 atau 3 langkah aktiviti yang telah saya tulis. Kemudian untuk penutup. Okey. Seterusnya pengetahuan pedagogi. Okey, suatu pedagogi ini ialah suatu seni pengajaran yang menggunakan kaedah dan teknik pengajaran. Okey. Di sini guru menterjemah sesuatu konsep ke dalam sesi PDP untuk menjadikannya lebih kreatif dan mudah difahami oleh murid. Contoh macam buku scrap tadi. Saya telah memberikan gambar kepada murid tu. Jadi murid tersebut akan menterjemahkan gambar tersebut kepada satu peribahasa tu dan menyatakan maksud. Contoh gambar katak di bawah tempurung. Okey. Okey, nanti murid akan menyatakan maksud. Apakah maksud peribahasa tersebut? Okey, contohnya ni penggunaan lagu, video animasi, bahan bantu mengajar, gambar, bahan maujud dan lain-lain. Okey, untuk ni selalunya saya akan lagu saya akan gunakan untuk set induksi bagi menarik perhatian murid. Juga video animasi. Okey, memandangkan di sekolah tu tiada line internet. Okey, tak ada servis internet langsung. Jadi inisiatif saya, okey, saya download dahulu video tersebut, kemudian saya akan tayangkan di depan kelas. Okey, di sini kita nampak betapa terujannya mereka sebab mereka sangat jarang untuk melihat apa-apa sahaja secara online sebab kekangan masalah internet, masalah memang tak ada telefon. Okey, itu adalah kekangan lah. Okey, selain itu bahan bantu mengajar. Okey, gambar, bahan maujud dan lain-lain. Okey, untuk gambar selalunya kebanyakannya saya memang akan menggunakan gambar. Untuk contoh set induksi, okey, selain itu poster, okey, bahan maujud dan lain-lain. Okey, kemahiran mengajar pula, ini adalah berkaitan dengan pemilihan kaedah, teknik dan strategi pengajaran yang sesuai. Okey, untuk pengajaran ni saya lebih banyak menggunakan strategi berpusatkan murid. Okey, jadi di sini saya lebih kepada sebagai pembimbing sahaja. Okey. Sini kena pasti kekuatan dan kelemahan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran agar dapat menggunakan kaedah, teknik dan pendekatan yang sesuai bagi setiap murid. Okey, contoh pelaksanaan aktiviti yang berbentuk didik hibur. Okey, macam contoh macam hari semalam. Okey, semalam. Tajuk kita boleh. Jadi murid diberikan lirik lagu Jika Kau Fikirkan Kau Boleh. Jadi semua akan menyanyi bersama-sama. Okey, ini adalah contoh pelaksanaan aktiviti yang berbentuk didik hibur yang telah saya gunakan. Saya aplikasikan. Okey, kemahiran kawalan murid. Mengawal kanak-kanak yang berbeza latar belakang. Okay, guru perlu mengenal pasti sikap, minat, kemahiran, gaya pembelajaran murid dan sebagainya. Okay. Memberi peringatan tentang peraturan kelas sebelum kelas bermula seperti bertutur menggunakan bahasa Melayu ketika berada di dalam kelas. Okay. Kebanyakan murid-murid di sekolah kebangsaan Upung tu memang berbangsa Bisaya. Jadi bahasa yang mereka gunakan juga biasanya untuk bertutur memang bahasa Bisaya. Jadi saya menekankan untuk menggunakan bahasa Melayu semasa berada terutamanya di sekolah. Tapi apabila saya dengar mereka menggunakan bahasa Bisaya semasa berada di dalam kelas, saya akan terus tegur untuk menggunakan bahasa Melayu.
Okey, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Okey, sepanjang praktikum ni, antara pengetahuan yang saya perolehi ialah dari segi aspek teknologi, maklumat dan komunikasi. Okey, ini contohnya apabila saya ingin menggunakan video animasi sebagai set induksi, jadi saya akan mencari video yang bersesuaian berkaitan dengan tajuk yang ingin saya ajar. Okey, macam sebelum ni, ada rakaman semasa saya mengajar. Okey, itu mungkin Puan Roha ada nampaklah dalam Google Classroom. Okey, saya akan menayangkan saya menayangkan video tentang amalan berjimat cermat, iaitu daripada animasi kartun Bobo Boy. Jadi murid rasa teruja, rasa boleh faham apa yang disampaikan oleh animasi kartun tersebut. Okey, seterusnya ialah pengetahuan penghasilan BBM yang sesuai. Okey, untuk BBM ni, saya ada beberapa BBM yang saya hasilkan di sekolah, cuma saya terlupa nak letak gambar di sini. Okey. Okey, BBM ni yang saya ada buat ialah tentang kata nama am, macam berbentuk buku, ada kad. Sebab di sekolah tu susah untuk ada talian internet, jadi saya lebih banyak menggunakan BBM yang saya buat sendiri. Okey, seterusnya ialah penyediaan modul pengajaran. Okey, untuk modul pengajaran ni sebelum ni saya guna Kaplan. Jadi itu saya lebih banyak menggunakan lembaran kerja untuk aktiviti murid-murid. Okey, selain tu ada juga Sahiba. Saya gunakan Sahiba untuk kata nama. Jadi murid akan mencari membina satu kata nama melalui Sahiba tersebut. Okey, kemahiran. Kemahiran mengajar kemahiran mengajar, kemahiran berkomunikasi, kawalan kelas, pengurusan bilik darjah. Okey. Apabila saya bermula praktikum ni, saya agak lebih, tidaklah saya cakap mahir sangat, tapi agak lebih mahir selepas dah banyak mempelajari, banyak belajar di IPG. Jadi kemahiran mengajar tu saya rasa agak meningkat sedikitlah daripada sebelum ni. Kalau sebelum belajar RPH tu pun kita tak tahu nak buat macam mana sebenarnya, sebab langsung tak ada pengalaman. Okey, kemahiran berkomunikasi. Okey, saya rasa ini pun salah satu dapat meningkatkan keyakinan saya semasa bercakap. Kemahiran berkomunikasi, terutama dengan berdepan dengan murid. Okey, kawalan kelas. Okey, untuk kawalan kelas ni selalunya, okey, biasalah murid-murid ni ada banyak karena yang kita tahu. Ada yang suka bising, ada yang suka jalan-jalan keluar. Kadang-kadang tengok muka kita, dia tak takut, tapi tiba-tiba keluar mulut bersuara, tiba-tiba dia takut. Okey. Okey, seterusnya ialah pengurusan bilik darjah. Okey, pengurusan bilik darjah ni tentang ini, okey, saya baru dapat belajar dari IPG macam mana kita nak meletakkan murid-murid tersebut, tahap penguasaan bagi murid-murid tersebut. Okey. Seterusnya ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, selama mengajar berpraktikum mengajar di sekolah, okey, apa yang saya dapati iaitu kerjasama antara warga sekolah. Okey, saya mendapat kerjasama dengan pihak pentadbir dan guru-guru di sekolah tersebut. Okey, pengalaman bekerjasama dengan guru-guru di sekolah lain. Okey, saya ada mengikuti beberapa taklimat semasa praktikum tersebut, jadi saya ada bekerjasama dengan guru-guru di sekolah lain.
Okey, melibatkan diri dalam aktiviti di sekolah, terlibat dalam aktiviti kokurikulum, terlibat dalam majlis dan program anjuran sekolah. Contoh macam baru-baru ni lah yang majlis program kecemerlangan, anugerah kecemerlangan murid. Jadi saya melibatkan diri melalui dalam aktiviti sekolah. Okey, yang ketiga ialah kelemahan pengurusan masa. Okey, sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan mengambil masa yang lebih lama melebihi masa yang telah dirancang dan ditetapkan. Jadi ada masanya murid tak dapat menyiapkan pada waktu yang ditetapkan. Jadi saya terpaksa suruh murid bawa balik dan siapkan di rumah. Okey. Pengawalan kelas. Okey, setiap murid mempunyai kerenah tersendiri dan berbeza-beza melaksanakan aktiviti tepukan sedia sebelum memulakan pembelajaran. Okey, yang ini untuk saya menarik fokus tumpuan murid-murid, saya akan melaksanakan aktiviti tepukan sedia sebelum memulakan pembelajaran. Okey, saya bagi demonstrasi contohnya 2 kali tepuk. Saya sedia, cikgu. Okey, itu contohnya. Saya akan buat sehingga murid akan membuat serentak. Jadi apabila mereka dah bersuara macam tu, jadi saya faham okey, murid akan bersedia untuk belajar. Okey. Aktiviti yang lebih mudah untuk murid yang agak lemah dalam pembelajaran. Okey, ini selalunya memang saya akan buat aktiviti yang khas untuk murid, seorang murid itulah terutamanya yang memang lemah membaca. Daripada 10 tu seorang tu yang agak lemah membaca. Okey, ini agak selalu terjadi di sekolah. Okey, masalah bencana alam. Jadi kehadiran murid agak kurang memuaskan dan objektif PDP akan kurang tercapai. Okey, selalunya daripada 10 tu akan hadir 4 orang, 2 orang. Okey, satu sekolah tu pun akan hadir mungkin 10 orang per 45 macam tu. Okey, ini adalah masalah yang kerap berlaku. Okey, jadi di sini sepanjang saya berpraktikum di SD Opong, saya telah mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari dalam program Diploma Pasca Siswazah. Di samping itu, banyak pengalaman dan ilmu yang amat bermakna telah saya perolehi. Melalui pengalaman ini, setiap pengetahuan dapat diperkaya, kemahiran dapat diasah, dan nilai dapat diterapkan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti serta berkompetensi tinggi. Okey, di sini saya tunjukkan antara contohlah buku skrap peribahasa yang telah mereka hasilkan. Okey, ini untuk isi tersurat dengan respon. Jadi di sini kita akan dapat melihat murid sudah faham dan pandai mengenal pasti isi tersurat dan memberikan respons bagi isi tersurat tersebut. Ini cara pembahagiannya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurmarsita dan seterusnya kita akan teruskan lagi dengan sesi maklum balas daripada Puan Roha binti Tamid. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Moderator. Boleh dengar suara saya? Hello? Hello? Boleh dengar tak? Ya, boleh Puan. Okey, thank you. Okey, tahniah kepada Cikgu Nurmarsita Lamid. Jadi saya di sini ingin memberi sedikit pandangan maklum balas ya terhadap pembentangan cikgu. Yang pertama,
kita nak melihat tentang demografi ya sekolah itu dan juga jumlah murid. Kalau di sini kita lihat murid ini hanya berjumlah 10 orang tahun 5, kerana dengan adanya demografi ini nanti dia ada rentetan kepada program PDP ya. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat faktor demografi juga terdapat ada kelemahan dari segi capaian internet. Mungkin dari segi digital toolnya agak kurang, tetapi ada penambahan juga di sini di mana cikgu itu perlu ada kreativiti lah, seperti yang saya lihat dalam video yang diupload oleh cikgu dalam GC ya, dalam RPH tersebut. Dan apa yang dinyatakan oleh cikgu di sini ada peningkatan dari segi kemahiran mengajar. Ya, seperti sedia maklum, 2 pelajar di bawah saya ni memang tidak ada pun background sebagai pendidik ya. Jadi cikgu lah mengajar di kelas dan banyaklah ilmu-ilmu baru yang mereka perlu pelajari dan timba semasa mereka berada di sekolah. Jadi apabila saya melihat di sini, saya tak nampak ataupun saya tak perasan di manakah adanya komponen pembinaan inovasi yang dihasilkan ya. Mohon responlah kepada Cikgu Nur Masita di sini. Mungkin saya terlepas pandang slide tersebut ataupun tidak dimaklumkan di sini. Maaf Puan, saya terlupa nak ambil gambar. Apa tadi kata nama dia berbentuk buku macam kad. Apabila dibuka dia ada kan kata nama ada pembahagian seperti tumbuhan, binatang, nama. Jadi itu ada saya ada buatlah. Cuma saya tak lupakan di sini. Untuk okey, saya nak kalau saya tak nampak dia punya inovasi. Jadi saya tanyalah sedikit soalan. Jadi apakah tajuk inovasi itu? Tajuk inovasi itu, saya namakan kata nama saja. Okey, apa objektifnya? Objektifnya adalah untuk memberi kefahaman kepada murid disebabkan kata nama tersebut ada pembahagian. Contoh macam manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi apabila murid membuka kad tersebut, okey, jadi mereka akan tahu setiap pembahagian kata-kata nama tersebut. Jadi murid akan lebih faham tentang kata nama Adakah yang lebih faham itu adakah dapatan daripada penggunaan inovasi tersebut? Okey, yang nanti kan disebabkan kalau kira boleh tak upload slide tu nanti di dalam GC, saya nak melihat, tolong sertakan gambar dan binaan inovasi. Boleh ya? Dalam RPH. Dalam RPH. Okey. Jadi di sini saya dapat 2 pelajar yang berbeza. Saya rumuskan sekali ya, moderator. Yang pertama di sekolah, sekolah yang pertama Rafizah ni agak luar bandar, tetapi kalau kita bandingkan dengan Nur Masita ini agak jauh di luar bandar, terpinggir dengan saya rasa ini juga walaupun pelajar ini sikit, bagi saya pelajar lebih sikit ini sebenarnya menjadi satu kekangan juga untuk memotivasikan guru itu mengajar dengan lebih baik, kerana kita perlu ada tindak balas daripada kedua belah pihak. Jadi saya nak melihat, bukan nak mencabar, saya memberi peluang kepada Cikgu Nur Masita bagaimana cikgu nak menarik murid-murid cikgu supaya hadir ke sekolah dengan jumlah yang penuh lah, iaitu 10 orang. Sebab kalau 5 orang nak buat aktiviti kumpulan pun susah ya. Jadi boleh tak mencapai kehadiran sepenuhnya? Saya faham faktor-faktor kekangan di situ ya, dengan orang kata latar belakang geografi dan juga latar belakang sosial dan budaya masyarakat itu. Cuma nak melihat sejauh mana usaha cikgu, kreativiti cikgu itu boleh menarik pelajar ini hadir ke kelas. Jadi dia sangat berkait rapat dengan aktiviti dan kreativiti cikgu di dalam bilik rejah lah. Jadi yang lain tu okey. Jadi saya rumuslah di sini. Saya minta masa sikit. Saya mengucapkan tahniah kepada kedua-dua pelajar saya. Teruslah belajar dalam peluang yang diberi
Okey, ambil kesempatan dari cikgu, pembimbing dan juga warga sekolah untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan yang sewajarnya. Jangan malu bertanya. Jadi peluang ini gunakan sebaik mungkin. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari pembentang dan juga Puan Roha atas sesi maklum balas yang dijalankan sebentar tadi. Baik, seterusnya saya menjemput pembentang yang terakhir iaitu saudari Rubiatul Adawiyah binti Muhammad dan akan dinilai oleh Dr. Magdalene Anak Nur. Dipersilakan. Adakah saudari Rubiatul Adawiyah? Rubiatul? Rubiatul. Adawiyah? Ya, doktor. Ada tak yang pelajar Rabiatul Adawiyah bawah Dr. Magdalene dalam ni? Ada tak? Tak ada. Rasanya sebab capaian internet mungkin. Sebab dia di kawasan P3. Mungkin capaian internet rasanya Rabiatul. Sebab kawasan Rabiatul mengajar adalah P3. Oh, P3. Jadi memang capaian internet kawasan Rabiatul yang saya tahulah sebelum ni jika kami ada kelas dia di antara yang ada masalah lah. Masalah. Memang susah lah. Ya, okey. Okey, kita buat semakan lah. Di bawah saya tadi 2 orang sudah. Di bawah Puan Roha 2 orang pun sudah kan? Ya, sudah. Ni Tiong Ling Ling. Tiong Ling Ling sudah bentang sebelum ni. Sudah okey. Bermakna Adawiyah kita boleh tutuplah nanti Dr. Magdalene tu akan berhubung sendirilah dengan pelajarnya. Mungkin pembentangannya di luar daripada sesi inilah. Dia akan berhubung terus dengan pensyarah penyelianya nantilah. Jadi Rabiatul kita boleh awak boleh tutup sesi inilah. Baik, nampaknya semua pembentang telah membentangkan refleksi pertengahan praktikum pada hari ini, maka diucapkan tahniah kepada para pembentang atas pembentangan yang cukup mantap sebentar tadi, dan majlis juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada para pembentang dan juga para penilai yang telah meluangkan masa untuk menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Maka dengan ini berakhirlah sudah pembentangan refleksi pertengahan praktikum pada kali ini. Majlis merakamkan ribuan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan itu majlis bersurai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Kalau boleh jangan keluar dulu ambil gambar. Oh, baik. Nadiatul. Nadiatul. Buka Irsyad masih ada Kak Irsyad? Irsyad masih ada? Sama kamera. Ada rasanya doktor, dah tak ada dalam senarai. Dia tadi ada masalah internet. Ada masalah internet juga. Sebab hujan. Hujan. Tak apa. Nadiatul, ambil je gambar siapa yang ada. Baik, doktor. Puan Roha, ni Puan Roha Tik. Ada saya. Puan Roha dah ada dah. Ada. Ada tak dalam ni? Normasi. Saya ada saya Dr. Sarah. Ada. Saya ambil gambar sekarang ni, okey? Mesti di blognya muka aku kali gambar ya. Zaika, mana awak Zaika? Saya ada doktor. Okey. 1, 2. Okey. Sekejap lagi. 1, 2. Apa muka ada Wiyah dengan Aisyah yang besar saja. Ni alah ni muka kami kecil. Ni nak nampak muka kami orang. Kadaknya aja besar. Terima kasih Puan Roha, terima kasih semua. Bagi para pelajar praktikum, selamat meneruskan praktikum dan buat yang terbaik. Begitu juga dengan Cikgu Tiong.
Okay, dah buat yang terbaik. Doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua.